Bahagian Betong dan kawasan sekitarnya dijangka menikmati perkhidmatan udara apabila stolpot berbuling siap menjelang November tahun ini. Timbalan Premier Sarawak Dato' Amar Douglas Ugambas berkata perkhidmatan ini akan disediakan melalui syarikat penerbangan milik Sarawak sendiri, Air Borneo. Beliau berkata demikian kepada media selepas meninjau kemajuan pembinaan 3 projek utama di kawasan Dun Bukit Saban. Antara projek tersebut ialah stolpot berbuling bernilai RM248 juta yang kini 73.77% siap, pusat pengumpulan, pemprosesan dan pembukusan CPPC berbuling bernilai RM16 juta dan jambatan Sungai Paku bernilai RM36 juta. Sementara itu, Dato' Amar Douglas Ugambas memaklumkan jambatan Sungai Paku yang kini 65.88% siap dijangka boleh digunakan pada November tahun ini. Sementara itu, dalam perkembangan berkaitan Pusat Pengumpulan, Pemprosesan dan Pembukusan CPPC di Sepauh Betong kini dalam fasa akhir penyiapan. Timbalan Premier Dato' Amar Douglas Ugambas berkata fasiliti tersebut dijangka diserahkan kepada syarikat pengendali sebelum akhir tahun ini. CPPC akan berupaya memperluaskan akses pasaran bagi petani selain mengukuhkan industri berasaskan pertanian di Sarawak. Dato' Amar Douglas menjelaskan perkara itu dalam satu kenyataan media selepas meninjau perkembangan pembinaan projek pusat tersebut di Betong. Projek itu penting dalam usaha memodernkan sektor pertanian, menyokong komuniti petani tempatan dan merangsang peluang ekonomi di rantau ini. Jabatan Kebajikan Masyarakat JKM diminta menyemak dan menyelidik semula permohonan individu yang masih layak menerima bantuan, khususnya keluarga mempunyai anak orang kurang upaya OKU, bagi memastikan mereka terus mendapat bantuan sewajarnya. Timbalan Premier Sarawak Dato' Amar Awang Tengah Ali Hassan berkata terdapat kes iaitu bantuan dihentikan kerana ahli keluarga lain sudah bekerja sedangkan masih ada keluarga OKU yang bergelut dengan kesempitan hidup dan memerlukan bantuan berterusan. Menurut beliau, bantuan ini harus diberikan kepada mereka yang benar-benar memerlukan dan tidak disalahgunakan oleh pihak yang berkemampuan. Jadi, kita perlu selidiki betul-betul. Kalau dia perlu benar-benar mau memerlukan bantuan, kita harus bertindak. Saya pun tak mau melihat yang ada kemampuan mau juga mengambil kesempatan untuk mendapatkan bantuan ini. Tak boleh. Kita tumpu kepada mereka yang benar-benar. Beliau berkata demikian pada majlis sejambak kasih sempena Hari Raya Aidilfitri di Lawas. Sementara itu, dalam perkembangan lain, Jabatan Bekalan Air Luar Bandar JBAB diarah untuk memastikan bekalan air di Lawas diselesaikan. Menurut Dato' Amar Awang Tengah, terdapat kawasan di Lawas mengalami masalah bekalan air bersih yang berlaku setiap masa dalam tempoh yang lama. Justru residen bahagian Limbang diminta untuk memantau dan mengarahkan JBAB menyelesaikan isu tersebut. Beliau yang juga Adun Bukit Sari berkata walaupun banjir yang dialami kawasan tertentu seperti di Terusan baru-baru ini tidak sepatutnya mengganggu bekalan air dalam tempoh yang lama. Beliau berkata demikian dalam ucapannya pada majlis penyampaian sumbangan Lembaga Amanah Khairat Islam kepada pengerusi, imam, bilal masjid dan surau di Masjid Darul Makmur Lawas. Sistem kamera lita tertutup CCTV di sekitar Bandaraya Kuching sedang dinaik taraf. Timbalan Menteri Utiliti dan Komunikasi Datuk Dr. Abdul Rahman Junaidi berkata ia bagi menggantikan sistem CCTV sedia ada kepada kamera lebih berdefinisi tinggi. Dikendalikan oleh Lembaga Multimedia Sarawak SMA, projek ini meliputi kawasan Dewan Bandaraya Kuching Utara dan Majlis Bandaraya Kuching Selatan. Jelas Datuk Dr. Abdul Rahman terdapat perancangan untuk memperluas inisiatif ini ke semua kawasan perbandaran seluruh Sarawak di masa depan. Beliau yang dihubungi RTM berkata langkah ini adalah sebahagian daripada Pelan Bandar Pintar bagi meningkatkan keselamatan penduduk di ibu negeri apabila beroperasi sepenuhnya kelak. Projek naik taraf dan pelebaran Jalan Matang dijangka siap sepenuhnya menjelang Ogos 2026. Menurut Adun Tupong Datuk Fazruddin Abdul Rahman, tahap kemajuan projek itu kini adalah lebih awal daripada yang dijadualkan.
Menerusi hantaran Facebook, Datuk Fazrudin memaklumkan beberapa sektor jalan baharu hampir siap manakala jalan lama masih melalui proses penerapan. Dalam pada itu, terdapat beberapa sektor jalan yang belum berturap bagi memberi laluan kepada kerja pengalihan kabel bawah tanah. Datuk Fazrudin juga menggesa pihak JKR dan kontraktor untuk mempercepatkan proses pembinaan jalan tersebut tanpa mengabaikan faktor keselamatan pengguna. Beliau turut memberi jaminan akan sentiasa memantau kemajuan projek itu agar dapat disiapkan secepat mungkin bagi keselesaan pengguna jalan raya di kawasan itu. Sebanyak 22 masjid dan 27 surau di sekitar kawasan Parlimen Bintulu menerima sumbangan daripada Ahli Parlimen Bintulu Datuk Seri Tiong King Sing. Sumbangan ini bertujuan menyokong penganjuran aktiviti keagamaan seperti majlis berbuka puasa dan program kebajikan masyarakat sepanjang bulan Ramadan. Datuk Seri Tiong yang diwakili pegawai khasnya Azman Abdul Rahman berharap sumbangan ini dapat menyemarakkan suasana Ramadan serta mengeratkan lagi hubungan silaturahim dalam kalangan penduduk setempat. Tradisi Ramadan terus disemarakkan di Bintulu menerusi program memasak dan mengagih bubur lemak Sarawak yang dianjurkan oleh Persatuan Perkumpulan Wanita Sarawak PPWS Cawangan Miri Bintulu bersama PPWS Daerah Bintulu Tatau. Menurut pengurusi PPWS Cawangan Miri Bintulu, Hashimah Wahab, program ini bukan sahaja menceriakan suasana Ramadan, malah menjadi platform memperkenalkan juadah tradisi Sarawak kepada generasi muda serta memperkukuh hubungan komuniti setempat. Program ini adalah aktiviti tahunan yang kita lakukan. Cuma pada tahun ini tidak semeriah tahun lepas. Kita tahu ini adalah ekoran daripada banjir yang melanda di Bintulu. Kalau tidak, ramai ahli yang hadir. Beliau berkata demikian kepada pemberita dalam program memasak dan mengagih bubur lemak Sarawak di Bintulu. Sebanyak 500 bubur lemak Sarawak telah diagihkan kepada orang ramai di Bintulu. Beliau berharap program ini dapat diteruskan bagi memastikan budaya saling membantu dan memberi terus diperkasakan dalam kalangan masyarakat dan ahli kumpulan. Seorang lelaki tempatan dikenakan penalti RM150,000 selepas disabitkan kesalahan memiliki barang kawalan tanpa lesen iaitu minyak diesel. Mahkamah Session 3 Kuching Khamis lepas menjatuhkan hukuman itu selepas pendakwaan oleh Kementerian Perdagangan Dalam Negeri dan Kos Sara Hidup KPDN Sarawak. Menurut kenyataan media, pengarah KPDN Sarawak Matthew Dominic Barin, pertuduhan dibacakan di hadapan Hakim Musli Abdul Hamid di bawah Seksyen 21 Akta Kawalan Bekalan 1961. Lelaki tersebut ditahan dalam satu operasi bersama pasukan Gerakan Am setelah didapati memiliki minyak diesel tanpa kebenaran di sebuah stor penyimpanan di kawasan perindustrian Batu Kitang, Kuching. Jambatan gantung di Taman Awam Miri yang telah dinaik taraf kini dibuka kepada orang ramai. Pembaharuan yang telah dilaksanakan pada jambatan tersebut dijangka meningkatkan daya tarikan serta memberi pengalaman lebih menarik kepada pengunjung. Menerusi kenyataan media, MBM memberitahu jambatan tersebut bukan sahaja berfungsi sebagai laluan pejalan kaki yang menghubungkan kawasan taman, malah menawarkan pemandangan yang indah dan sesuai untuk aktiviti fotografi serta riadah santai. Malah aspek keselamatan menjadi keutamaan dalam proses penambahbaikan jambatan ini dengan struktur jambatan telah diperkukuhkan dengan elemen keselamatan yang lebih baik serta papan tanda yang jelas untuk memastikan pengalaman yang selamat dan selesa bagi semua pengunjung. Sekian berita pagi Sarawak dari Sungai ke Sagara, Palestin pasti merdeka. Saudara, ikuti Stadium RTM selepas ini untuk perkembangan sukan tanah air dan antarabangsa.